Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Omar Fazilah bin Muhammad, nombor metrik 258818. Pada kali ini, kumpulan kami akan membentangkan satu tugasan kumpulan yang bertajuk Pelaksanaan Umur Undi 18 Tahun. Umum mengetahui negara kita baru saja melaksanakan pewartaan undi umur 18 tahun pada 15 Disember tahun 2021. Seperti mana yang kita maklum, kebanyakan negara-negara Eropah termasuk Amerika Syarikat sendiri, negara-negara mereka telah melaksanakan proses undi muda iaitu 18 tahun pada sekitar tahun 1970-an lagi. Di mana negara-negara Asia seperti Jepun, mereka telah melaksanakan pelaksanaan undi 18 tahun pada tahun 2016. Dan negara kita baru saja melaksanakan berkuat kuasa pada 15 Disember tahun 2021. Terdapat beberapa proses sebelum pewartaan di mana pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah memanggil ke semua parti politik yang ada di negara kita, iaitu sebanyak 51 parti, di mana 32 daripadanya telah hadir untuk berbincang dan bercadang untuk dijadikan satu undang-undang lah. Akhirnya draft telah dibawa ke Parlimen untuk dibahas dan usul dibahas dan untuk diundi, dan seterusnya apabila mendapat keputusan Parlimen, ianya akan dibawa ke Dewan Negara untuk dibahas dan diterima, dan barulah ianya akan dibawa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat sekalian, ianya merupakan satu pindaan sahaja, iaitu di mana pindaan di bawah Seksyen 3-A dan -B Akta Perlembagaan Pindaan 2019 yang telah diwartakan sebagai nombor dia PU -B 615-2021 berkuat kuasa pada 15 Disember tahun 2021. Setelah mendapat perkenan daripada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Baginda Yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Akta Pilihan Raya 1954, Seksyen 3-A-B Akta Perlembagaan Pindaan 2019. Sekian daripada saya dan akan disambung oleh sahabat-sahabat saya dengan topik yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidin Nur Hakim bin Muhammad Sadri, nombor metrik 259703. Dengan ini menyambung untuk slide seterusnya, itu rasional. Apa itu rasional? Iaitu rasional ialah merupakan perubahan kemajuan dan pembangunan sesebuah ketemadunan. Bangsa telah mengalami perubahan besar dalam aspek pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi dan sosial. Okey, baik. Burhan dan Tullah 1962 telah membuat dua andaian terhadap teori pilihan rasional, iaitu teori pertama, lazimnya individu memaksimalkan kepentingan untuk dirinya sendiri, manakala teori kedua, hanya individu yang membuat keputusan dan menganggap keputusan yang kolektif adalah jumlah daripada pilihan individu. Manakala 1/2013 telah berpendapat teori pilihan rasional merupakan kecenderungan pilihan individu untuk memaksimalkan etaliti secara keseluruhan melalui faedah daripada sesuatu perkara berdasarkan konsep pengukuhan dan tingkah laku. Untuk mencapai hal tersebut, individu yang rasional berusaha untuk memilih setiap pilihan yang ada. Pertumbuhan individu dan juga umur 18 tahun diiktiraf umur yang cukup dewasa dan boleh membuat keputusan. Pada usia 18 tahun, seorang itu mampu menyumbang kepada sosial ekonomi masyarakat, memikul tanggungjawab kerakyatan, mereka juga tertaluk di bawah kontrak perjanjian sebagai pembayar cukai, mempunyai hak berkahwin dan untuk bekerja. Sekian, saya sambung kepada rakan saya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul bin Hasan, nombor metrik 258664. Bagi meneruskan perbincangan berkait dengan topik yang tugasan telah kami kemukakan melalui saudara saya Omar dan juga Aidil. Di sini bagi kebaikan tentang pelaksanaan undi di umur 18 adalah kebaikannya melalui transformasi terhadap politik, melalui plan
ini yang dikatakan sebagai plan succession plan, iaitu plan pergantian kepimpinan yang dilihat baik untuk tsunami politik negara pada masa kini. Keburukannya juga dilihat sebagai pengundi 18 ini tidak matang dan juga tiada pengalaman. Dari segi sudut pelaksanaan telah diluluskan melalui rang undang-undang di Dewan Rakyat pada 15 Disember 2021, dan juga pelaksanaan telah diteruskan melalui Jabatan Pendaftaran Negara melalui undi secara automatik melalui rekod kad pengenalan dan juga alamat bagi rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Seterusnya saya serahkan tugasan perbincangan ini kepada saudara saya Syarul untuk meneruskan tajuk kumpulan kami. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Azri bin Mustafa, nombor metrik 259887. Saya akan menyambung pembentangan kumpulan saya dan saya akan membentangkan tentang hala 7 pengundi 18. Menyedari kepesatan teknologi digital perubahan besar dalam landscape perkerasan global dengan kejutan gadget seperti perkerasan moden berteknologi tinggi seperti telefon pintar, aplikasi digital, komunikasi melalui alam maya, kita tidak mahu negara ketinggalan zaman dan tenggelam dalam arus perdana. Penggunaan teknologi maklumat komunikasi dalam kehidupan seharian telah merubah landscape dan budaya kerja dalam keseluruhan organisasi. Teknologi internet berpotensi membentuk ruang awam mikro di mana ia boleh meningkatkan jaringan di peringkat global atau regional. Kita tidak mahu lagi melihat pemimpin yang dipilih nanti merupakan seorang yang buta IT dan yang tidak mampu menggunakan kemahiran komputer dan aplikasi yang sangat pantas. Kelemahan beberapa kepimpinan dalam sebuah parti menguasai kemahiran ICT akan menyebabkan timbul beberapa masalah seperti kelancaran penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Kelewatan memberi arahan dalam melaksanakan dasar, terdapat ahli politik yang tidak mahir dalam penguasaan teknologi baru seperti telefon pintar dan sebagainya. Sasi 2000 berpendapat internet seperti juga media lain di mana peranannya dalam demokrasi akan ditentukan oleh orientasinya. Maka sudah sampai masanya dan kondisi hari ini yang telah membuktikan golongan muda seawal sekolah rendah sudah mahir menggunakan aplikasi dan teknologi media baru. Undi 18 diramal dapat meningkatkan kesedaran mereka berkenaan pemahaman berkenaan isu semasa seperti pendidikan, pinjaman, kos sara hidup, sosioekonomi belia dan sebagainya. Dengan pelaksanaan undi 18 tahun ini juga telah melihat hala 7 persediaan negara dalam menghadapi persaingan global. Bagi kesimpulan, pembentangan ini adalah hari ini generasi muda golongan 18 tahun ke atas bukan lagi merupakan kumpulan yang hanya mampu mendengar, melihat, melaksanakan segala arahan. Malah mereka juga kumpulan yang mempunyai nadi dalam pembentukan bersama satu dasar negara sekaligus melonjak imej negara di pesada dunia. Dengan memiliki pengetahuan moden serta keupayaan fizikal, mental dan lebih cerdas, mereka mampu membuktikan bahawa golongan ini telah berjaya membantu kerajaan melalui sumbangan-sumbangan idea baru seperti contoh apabila negara menghadapi krisis pandemik COVID-19. Menteri Kesihatan dan barisan pimpinannya yang terdiri daripada golongan muda mampu menghadapi pahit getir dengan jayanya. Begitu juga dengan negara menghadapi krisis ekonomi di mana timbalan Menteri Kewangan pertama dan kedua juga daripada kalangan orang yang muda mampu mengatasi kemelut dan telah menyelamatkan negara daripada berhadapan dengan isu kemiskinan. Pelaksanaan undi 18 merupakan satu yang tidak dapat dielakkan kerana dunia sedang menghadapi proses perubahan kepimpinan di mana golongan muda telah diberi pengiktirafan sesuai dengan keupayaan mereka miliki di zaman era globalisasi.